Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammus taslim ala sayyidina wa maulana Muhammad al-amin wa ala alihi الطاهرين الطيبين وأصحابه غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد. Yang berusaha semua ahli penguasa masjid yang hadir, ashabul fadilah, tuan imam, pimpinan masyarakat setempat yang hadir, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat, semoga dirahmati Allah, diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala hendaknya. Pertamanya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kesempatan lagi, kesempatan yang baik, kesempatan yang bermakna di pagi hari yang sangat diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala ini, untuk sama-sama kita memulakan kehidupan hari ini dengan perkara-perkara yang baik, menunaikan tanggungjawab yang penting untuk memastikan diri kita mendapat manfaat kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Dan itulah yang menjadi matlamat kehidupan kita, seperti yang selalu kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuhan kami, anugerahkan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Maka oleh kerana itu, semua tindak tanduk kita bermatlamatkan hal tersebut. Kita nak buat apa sahaja, kehendak kita ialah untuk mendapatkan kebaikan, menyampaikan kebaikan, menikmati kebaikan secara bersama, dunia dan juga akhirat, insya-Allah. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, dan subuh kita pagi ini saya akan sentuh berkenaan dengan undang-undang asbab dan musabab. Bagaimana kita berinteraksi dengan kehidupan. Undang-undang asbab, seperti mana yang disebut oleh ulama dalam kitab-kitab lampau dengan perkataan al-akhdhu bil asbab, mengambil asbab, wal musabbabat, dan juga natijah. Mengambil asbab dan menerima natijah. Disebut oleh Al-Allamah Syahidul Mihrab Al-Syeikh Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti dalam buku akidah beliau Kubra Al-Yaqiniyat, beliau menyebutkan sebagai Qanun As-Sababiyah. Qanun As-Sababiyah, kanun, kita pun kadang sebut kanun keseksaan. Kanun itu kanun ini kan. Kanun itu bahasa Arab dengan huruf qaf. Kanun yang bermaksud undang-undang ataupun peraturan. Juga disebut oleh ulama silam sebagai sunnatul alam ataupun sunnatullah fil alam. Sunnah Allah di alam ini, di dalam kehidupan manusia. Apa dia sunnatullah itu? Al-akhdhu bil asbab
kita mengambil asbab dan menerima musabab. Musabab itu ialah natijah. Sesuatu yang kita perlukan untuk menatijahkan sesuatu itu dipanggil sebab, dan natijah daripada sesuatu yang kita hajati itu dipanggil musabab ataupun natijah. Begitulah sunnatullah di dalam kehidupan kita. Satu orang yang memulakan kehidupan dia dalam keadaan jahil. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kita daripada rahim ibu kita dalam keadaan kita tak tahu apa-apa pun. Satu apa pun kita tak tahu. Kita mulakan kehidupan kita dalam keadaan jahil. Maka bagaimana untuk kita menghilangkan jahil ini? Kita harus mencari asbab dan beramal dengan asbab tersebut untuk menatijahkan apa yang disebut sebagai ilmu. Maka orang jahil harus berusaha belajar. Maka dia telah dikira mengambil asbab. Lalu Allah Ta'ala kurniakan ilmu. Satu orang yang lapar tak boleh duduk saja. Satu orang yang lapar tak boleh menentukan kehidupannya kepada takdir. Saya berserah kepada takdir lah. Kerja tak payah kerja lah, kan? Saya makan pun tak perlulah. Takdir telah menentukan segala-galanya. Maka saya berserah kepada takdir. Kalau Allah Ta'ala bagi saya hidup, Allah Ta'ala akan bagilah makanan. Kalau Allah Ta'ala tak nak bagi saya hidup, Allah Ta'ala matikan saya. Imam Ibn Taymiyah sebut orang ni orang yang bodoh. Orang yang bodoh dalam kehidupan. Orang yang bodoh dalam kehidupan. Maka tak sekalian, orang lapar, dia kena cari makanan untuk menatijahkan kenyang. Orang sakit perlu mencari rawatan, perlu makan ubat. Maka itu adalah asbab. Maka Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah menatijahkan musabab, apa yang disebut sebagai natijah kepada asbab. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, Al-Imam Ibn Taymiyah menyebutkan dalam Majmu' Fatawi beliau sebut beberapa pedoman dalam hal ini yang boleh kita ambil buat. Yang pertama sekali beliau kata al-iltifatu ila al-asbabi syirkun. Beliau menukilkan pandangan ataupun perkataan ulama. Al-iltifatu ila al-asbabi syirkun. Bersandar sepenuhnya kepada asbab itu adalah syirik, kata beliau, kata para ulama. Kemudian wal i'radu 'anil asbabi bil kulliyat qadhun fi syariah. Berpaling langsung daripada mengambil asbab itu adalah kecacatan dalam agama. Betul ulama kita sebut berusaha mencari asbab untuk mendatangkan natijah itu adalah syariah. Adalah syariah. Maka semua kita, Allah letakkan satu peraturan. Bila mana Allah ciptakan kita atas muka dunia, Allah ciptakan peraturannya ialah berusaha mencari asbab, melaksanakan asbab untuk mencapai matlamat hidup, untuk mencapai natijah kepada asbab tersebut. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, ini adalah syariah. Ini adalah syariah, ini adalah agama. Maka tak betul kalau kita sebut saya serah kepada takdir tanpa melaksanakan apa-apa untuk mencapai matlamat yang diinginkan. Tak betul. Kerana mencipta, mengambil asbab, berusaha mendatangkan asbab itu juga adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam isu
di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, isu tahun Amwas kan. Bila Sayyidina Umar laksanakan perintah untuk tidak keluar daripada tempat yang ada taun, ataupun orang di luar tak boleh masuk ke negeri yang ada taun tersebut, sahabat-sahabat Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah cuba nak bagi pandangan, nak mengkritik hal tersebut. Kata Sayyidina Abu Ubaidah, kenapa nak lari daripada takdir? Kenapa nak lari daripada takdir? Maknanya nak ditakutkan apa? Tak perlulah kita nak rancang perintah kawalan pergerakan ke. Tak perlulah kita nak rancang adanya sekatan itu, sekatan ini, adanya SOP itu, SOP ini. Sayyidina Abu Ubaidah cuba memberikan pandangan dia atas dasar kefahaman yang dia ada pada masa itu. Apa jawapan Sayyidina Umar Al-Khattab? Kita bukan lari daripada takdir. Kita malahan pergi daripada takdir, pergi kepada satu takdir. Kita ni buat satu takdir, ataupun keluar daripada satu takdir, pergi kepada satu takdir yang lain. Bila kita berusaha untuk elak diri kita daripada kena jangkitan tahun Amwas ketika itu bermaksud kita pergi kepada satu takdir yang lain. Kita tak lari daripada takdir Allah Ta'ala. Yang kita rancang itu adalah takdir Allah Ta'ala. Dengan izin Allah, Allah Ta'ala tentukan. Ini kefahaman sahabat Sayyidina Umar Al-Khattab, bagaimana beliau ajar kita berinteraksi dengan undang-undang asbab. Dan itu adalah sebahagian daripada syariah. Itu adalah sebahagian daripada syariah yang perlu kita ikuti. Tuan sekalian, kefahaman dipanggil fiqh sahabat tentang hal ehwal qadar, takdir Allah, tentang asbab yang perlu dilaksanakan. Maka kata Al-Imam Ibn Taymiyah tadi, bersandar penuh kepada asbab. Ini satu panduan. Tadi kita sebut dalam agama kita kata kena usaha ambil asbab untuk dapatkan natijah. Kena usaha. Dia ada panduan, dia ada guideline. Bersandar penuh, bersandar langsung kepada asbab. Maknanya kalau kita sakit, kita kata ubatlah segala-galanya. Itu bersandar penuh lah. Ubatlah segala-galanya, rawatan sekianlah segala-galanya. Bersandar penuh. Yang ni boleh membawa kepada syirik kerana kita tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu ada beza undang-undang asbab ini dengan tawakal pula. Tawakal itu ialah kita mengambil asbab dan kemudiannya kita berserahkan kepada keizinan Allah untuk menentukan natijahnya. Itulah yang paling baik dalam pengamalan undang-undang asbab. Maka bersandar sepenuhnya kepada asbab itu adalah perkara yang boleh membawa kepada syirik. Dan ulama sebut berpaling langsung daripada asbab. Tak ambil asbab langsung, serah kepada takdir seperti disebutkan tadi, kecacatan dalam agama, kecacatan dalam syariah. Baik tuan-tuan yang saya kasih sekalian, Nabi SAW mengajarkan kita tentang hal tersebut. Jadi itu adalah dalil atau pedoman yang paling penting dalam hidup kita. Dalam peristiwa hijrah, bagaimana Rasulullah SAW berusaha secara teliti untuk mendapatkan asbab bagi menatijahkan apa yang dihajati oleh Rasulullah. Rasulullah dan sahabat ketika di Mekah diancam, disakiti, malahan diancam nyawa ketika Rasulullah menjalankan dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat. Di pulau dibuat itu dan sebagainya. Sahabat-sahabat disakiti. Ada yang terbunuh. Ada yang kelaparan dan sebagainya. Maka Rasulullah
merancang sesuatu untuk keluar daripada situasi itu, pergi kepada satu situasi yang mudah, yang tenang, yang boleh mendapat kehidupan, apatah lagi kehidupan pergerakan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok dalam peristiwa hijrah, perancangan Rasulullah sangat teliti dengan siapa Rasulullah akan berhijrah, siapakah yang membantu Rasulullah dalam melancarkan perjalanan hijrah Nabi sallallahu, di tempat manakah beliau akan transit, kan? Cara bagaimana perjalanan tersebut, bilakah waktu yang perlu, bilakah waktu yang sesuai untuk keluar. Subhanallah, inilah yang kita sebut sebagai perancangan, dan itu adalah asbab. Itu adalah asbab. Rasulullah ajar kita supaya kita hidup dengan mengambil asbab. Maka kemudian Rasulullah SAW bertawakal kepada Allah, menyerahkan perjalanan, pengaturan, perancangannya kepada Allah Azza wa Jalla untuk menentukan yang terbaik. Sebab itu di sana ada apa yang disebutkan sebagai ad-du'a, dan ulama sebut doa ini juga antara asbab. Doa adalah antara asbab yang perlu kita lakukan setelah mana kita berusaha merancang untuk mendapatkan apa yang kita ingini. Apa yang kita ingini. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, dan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis baginda Nabi kita Muhammad SAW, Nabi kita sebut setiap penyakit itu ada ubatnya. Setiap penyakit itu ada ubatnya. Maka berubatlah. Percaya Allah Ta'ala dengan izinnya akan memberikan kesembuhan. Hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim. Al-Imam An-Nawawi ketika mengulas hadis ini, subhanallah, Imam Nawawi ini hebat orang ni, subhanallah. Dia kata apa? Dia kata sakit ini ialah apabila anggota tubuh kita tidak berfungsi secara normal. Kalau kita baca statement itu macam dia ahli kesihatan, pakar kesihatan buaya juga, kan? Dia definisikan sakit. Dia kata sakit itu apa? Sakit itu ialah apabila anggota kita tidak berfungsi dengan normal. Maka tanggungjawab kita ialah mengembalikan anggota tubuh kita itu berfungsi seperti biasa. Ini kata Imam Nawawi, tanggungjawab kita sebagai apa kita sebutkan tadi, mengambil asbab, dan itu adalah syariah, itu adalah agama. Mengembalikan anggota yang tidak berfungsi secara normal tadi, kembalikan dia kepada asal supaya dia berfungsi seperti biasa. Beliau menyebutkan menjaga kesihatan adalah tanggungjawab. Menjaga kesihatan itu ialah dengan cara mengatur susun pemakanan. Kata Imam Nawawi, mana disebut? Jaga kesihatan itu dia bermula daripada mengatur makanan kita. Apa yang kita makan, cara kita makan, waktu kita makan. Subhanallah. Ini dahsyat Imam Nawawi ketika huraian hadis di dalam Syarah Sahih Muslim. Itu maksud jaga kesihatan, dan itu adalah asbab yang perlu kita buat. Kemudian kita berdoa kepada Allah agar dikembalikan kesihatan yang asal kepada anggota kita ini yang sakit tersebut. Kemudian Imam Nawawi sebut satu hal yang cukup baik. Beliau sebut perlu kepada penelitian, rawatan dan obat yang sesuai dengan penyakit. Kalau kita tengok perjalanan Kementerian Kesihatan kita, jalanan Jabatan Kesihatan kita, kan, di sana ada sakit-sakit
ataupun di sana ada penyakit-penyakit yang ada obat-obat yang tertentu yang ditentukan oleh pakar melalui makmal yang ada, makmal perubatan dengan kadar apa yang kita sebut sebagai dos, kan? Yang sesuai. Sesungguhnya itu adalah syariah. Itu adalah syariah. Ada satu hal yang lain. Kita kadang-kadang mengambil alternatif yang lain sebagai jalan mengambil asbab. Bagus. Kita makan madu sebagai contoh. Kita ambil habatus sauda, kan? Lagi apa lagi? Kita ambil minyak zaitun, kita ambil herba-herba tertentu, kan? Tuan-tuan sekalian, merawat sakit kita dengan cara jalan alternatif ini, tetapi dengan cara yang tak sepatutnya, dengan kita tidak mengetahui kadar ataupun dos yang betul, berapa kali kena ambil dan sebagainya, itu dikira melanggar syariah. Itu dikira tidak mengambil asbab. Itu dikira tidak mengambil asbab. Sebab itu ilmu perubatan ilmu yang sangat tinggi darjahnya. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? La a'lamu ilman ba'dal halal wal haram illa at-tibb. Aku tak tahu. Aku rasa kata aku tak tahu. Tidak ada ilmu yang paling penting selepas ilmu halal dan haram melainkan ilmu perubatan. Ilmu perubatan. Malahan tuan-tuan sekalian, kemajuan ilmu perubatan kita pada ketika ini mengarah pergi kepada ketepatan. Tepat. Dan itu adalah agama kita menyuruh mengambil kebenaran dan ketepatan. Mengambil ketepatan dan kebenaran. Dalam kesihatan kita ini, dalam sektor kesihatan kita ini ada makmal, ada tempat uji kaji, sehingga pakar-pakar kita tahu apakah obat yang sesuai, rawatan apakah yang sesuai untuk penyakit ini. Subhanallah, tuan-tuan sekalian, ini telah disebut oleh Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Dan ini adalah formula yang digunakan oleh ilmu perubatan moden pada ketika ini. Kalau ikut ulama tidak bersetuju dengan pembahagian perubatan. Kata dia ada perubatan Islam, ada perubatan moden. Perubatan Islam, ada perubatan moden. Ulama kita yang mutaakhir ini tidak setuju dengan pembahagian tersebut. Tak setuju. Sebab kadang-kadang sebaliknya, yang kita kata perubatan Islam itu dengan mengambil madu sebagai contoh. Kita ambil madu ikut suka kita. Bukan takat ambil madu, menterkedarah madu. Madu kita beli mahal-mahal, kita makan banyak-banyak. Satu hari tu tahu berapa teguk kita teguk madu nak bagi sihat. Habbatus sauda, paginya biji, malamnya kapsul. Kita ambil dalam keadaan kita tak tahu kadar dia. Apakah ini perubatan Islam yang tepat? Kita tak nafi madu habbatus sauda itu apa yang Rasulullah ambil. Kita tak nafi. Makanan Rasulullah, malahan rawatan Rasulullah dengan madu, dengan habbatus sauda, dengan zaitun, dengan herba-herba yang lain. Kalau kita tengok perubatan moden, mereka lebih tepat. Tepat dari sudut apa? Dari sudut tadi kadar ubatan. Kadar ubatan tadi lebih tepat. Dos tadi tu, berapa dos yang sesuai. Kalau telajak jadi. Terus sekalian, ulama kita dalam fiqh mazhab Syafi'i pun menyebut kalau mengambil madu berlebihan mudarat. Begitu juga semua makanan, semua rawatan, kalau kita ambil ubat secara berlebihan itu mudarat. Dan ini telah dibuktikan. Ada sahabat-sahabat kita, dia makan habbatus sauda,
pagi, petang, malam. Akhir sekali ke IJN dia, panas, habutu sadaq. Maka kata Imam An-Nawawi, setiap rawatan atau setiap ubat yang diambil harus kita tahu yang ni sejuk ke panas. Penting untuk kita tahu. Tapi kita tak boleh nak tahu lah, sebab kita tak ada makmal, kita tak ada kepakaran. Makanya Allah Ta'ala sebut apa? Allah Ta'ala kata, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau hang tak tahu, tanyalah orang yang tahu. Fas'alu, tanyalah ahla dzikri, ahli kepakaran dia, pakar-pakar dalam bidang ni. Jika kita tak tahu, jangan buat kepala tahu macam mana daripada sebut kan. Ini adalah cara kita berinteraksi dengan asbab menurut syariah. Menurut syariah. Sebab tu ulama kita mutaakhir ini tidak setuju pembahagian ilmu perubatan itu kepada Islam dan moden. Moden tu maknanya daripada barat, kita kata. Daripada barat. Islam tidak pernah mengenepikan sesuatu yang tepat, walaupun ia datang daripada bukan Islam, daripada barat sekalipun, daripada siapa sekalipun. Malahan itu adalah kita, empunyaan kita, kepunyaan kita. Yang kata kebenaran dan ketepatan itu ialah Islam. Maka ulama Nabi sebut al-hikmatu dalatul mu'min anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Hikmah itu barang ciciran orang beriman. Inilah barang ciciran orang beriman. Teknologinya, semua yang membawa kepada, yang menjurus kepada ketepatan dan kebenaran, itu adalah Islam. Itu barang asal kita, itu barang kita. Hikmah dia panggil. Hikmah ini barang ciciran orang beriman. Di mana saja kita jumpa, anna wajadaha, kata Nabi, mana saja kita jumpa, fahuwa ahaqqu biha, maka kita orang yang paling berhak untuk memilikinya. Walaupun kita kata dia datang daripada barat, asalnya mereka buat kajian daripada buku-buku ulama-ulama kita dalam bidang kesihatan dan sebagainya. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, ini harus kita perbetulkan. Dan satu hal yang lain kita sebut pemakanan sunnah. Itu pun saya nak seling tu. Makanan sunnah. Makanan sunnah ni tuan-tuan jangan hadkan kepada madu sahaja, ataupun habatus sauda saja, ataupun susu kambing sahaja. Tak. Pemakanan sunnah ialah pemakanan yang makanan itu pertama sekali halal, diambil dengan cara yang betul, dimakan pada waktu yang betul. Maka itu adalah pemakanan sunnah. Masuklah makan nasi. Masuklah makan nasi. Kalau tidak, kita ni makan benda yang tak sunnah semua. Kan? Nasi, roti canai. Kan? Roti canai kan? Kita tak sunnah. Ada roti canai tu boleh makan. Tapi kalau setiap hari bandung 3 keping, roti canai ni kalori dia 300 berapa lebih kalori dia kan. Hari-hari 3-4 keping roti canai. Tak jadi sunnah lah. Tak jadi sunnah. Dia jadi punah. Jadi punah. Gitulah. Sekalian, itu dipanggil apa? Cara kita berinteraksi dengan asbab. Asbab itu ialah makanan-makanan lah. Dari sudut pemakanan, makanan-makanan lah yang kita ambil hari-hari, kita kena tahu, kita kena sistemkan dia. Apa disebut sebagai diet. Itu semua dalam Islam. Kita baca, saya baca setiap Imam Nawawi subhanallah, dia tahu. Dia dedahkan kita cara makanan yang betul, pengambilan ubat yang tepat. Kerana kita kena ada orang yang tahu ubat ni sejuk ke panas ke, sesuai tak dengan badan kita. Pada orang suhu kepanasan berbeza. Kawan ni panas terlebih, kan? Kawan ni pula sejuk terlebih. Orang panas dia sejuk, orang sejuk dia panas, kan? Dalam badan kita, siapa tahu? Orang yang ahlinya tersebut. Subhanallah. Seorang saintis Muslim daripada Arab Saudi, namanya almarhum Dr. Zaghlul Najjar. Beliau baca kitab fiqh. Dalam kitab fiqh ni sebut tempoh paling lama seorang perempuan itu hamil, mengandung.
Dia yang mengandung selama-lamanya kita. Perempuan ada tempoh. Mengandung selama-lamanya ada bawa perut. Tak pernah salin pun. Tempoh paling lama satu orang perempuan mengandung. Dr. Zamlul dia jumpa dalam kitab fiqh, ada ulama berpandangan sampai 1 tahun ataupun sampai 4 tahun. 4 tahun tempoh wanita mengandungkan janinnya. Paling lama lah, tempoh paling lama. Dengan kajian yang dia buat, kepakaran yang dia ada, saintis, makmalnya dan sebagainya, bahan uji kaji tepat. Beliau mengatakan bahawa pandangan ini tidak betul. Tak betul tu bukanlah bermaksud ulama yang memberikan pandangan itu pun dikira salah. Tidak. Padan dengan waktu pada masa ulama itu wujudlah, mana ada teknologi perubatan tidak berkembang baik pada waktu itu. Hanya bergantung kepada istiqra'. Istiqra' ni maksudnya apa? Dipanggil induksi, kan? Istiqra'. Pergi kepada setiap kampung, buat kajian lapangan, tanya orang perempuan, tengok. Akhirnya dia jumpa ada satu perempuan yang mengandung anak sampai 4 tahun. Maka dia berkata tempoh paling lama 4 tahun. Tetapi alat teknologi kesihatan moden pada ketika ini telah mengisbatkan bahawa ianya tidak boleh berlaku. Sekiranya berlaku, bukan kata 4 tahun ya, lebih daripada 9 bulan lebih, ataupun kita kata 10 bulan ke atas. 10 bulan ke atas. Teknologi perubatan kita pada hari ini yang canggih itu telah mengisbatkan bahawa sama ada wanita tadi akan hilang nyawanya ataupun kandungannya, babynya itu akan mati. Itu adanya apa disebut sebagai formula gesaan dan sebagainya dalam perubatan, seperti mana diperkatakan oleh ahli-ahli perubatan. Maka ulama kita mutakhir bila baca pandangan ataupun kajian daripada Profesor Dr. Zamlul An-Najjar ini, mereka kata inilah syariat. Mereka tidak menafikan pandangan, maksud tak menafikan, tidak menyalahkan ulama dahulu yang berpandangan. Malahan ulama pada ketika itu telah memperolehi pahala dalam ijtihad mereka, Sebab itu tuan-tuan sekalian, kitab-kitab fiqh kita ni kita kena baca semula. Kitab-kitab fiqh lama ni kena baca semula, kena refresh semula, kena segarkan fikih Islami ini sehingga fikih Islam ini sangat relevan untuk kehidupan semasa kita. Kerana fikih itu di sana ada fatwa, di sana ada pandangan muktamad, di sana ada mazhab. Dan pandangan-pandangan ini jika direview semula, pasti akan berubah hukum hakam. Bukan kita ubah hukum Tuhan tak. Ini soal ijtihad lah. Fiqh itu soal ijtihad, kan? Pasti ada perubahan. Dan kita akan melihat betapa kayanya fiqh kita, betapa kayanya fiqh kita ni. Saya pinjam perkataan seorang ulama Maghribi yang terkenal, meninggal dunia dah, Syekh Allal Al-Fasi. Beliau sebut dalam buku beliau Asy-Syari'atu Difa' 'anil Syari'ah, mempertahankan syariat. Beliau tulis zaman dia zaman Algeria, Morocco dijajah. Dan mereka sedang berjuang untuk penjajahan, untuk mengeluarkan penjajah. Beliau tulis buku ini. Dan ada satu perkataan beliau sebut, fiqh Islami kita ini ialah sarwah, perbendaharaan yang tak boleh ditinggalkan. Fiqh Islami kita ini ialah perbendaharaan yang tak boleh kita tinggalkan. Fiqh kita kaya, tuan-tuan sekalian. Sembanglah bab apapun, fiqh kita ada beri pedoman. Oleh kerana itu fiqh klasik ini perlu dibaca semula, direview semula, disegarkan semula agar menjadi relevan dan rasional dengan pandangan semasa. Khususnya bab muamalat, perbankan Islam, semua daripada fikih-fikih kita yang lama. Semua daripada fikih-fikih kita yang lama. Ini adalah sarwah, kata Syekh Allal Al-Fasi, perbendaharaan kekayaan kita. Sebab tu dalam apa bidang pun kita boleh bagi pandangan. Orang tanya kita vaksin macam mana, kita boleh bagi pandangan. Kita bukan saya lah nak tanya
orang-orang yang ada autoriti, ahli ulama-ulama kita kan. Mereka dapatkan gambaran situ macam mana, mereka dapatkan gambaran sesuatu masalah yang berlaku, cuba digambarkan, barulah mereka berijtihad untuk meletakkan hukum. Hukum tu ambil tahu mana? Mereka baca review semula kitab-kitab fiqh dalam semua mazhab. Dalam semua mazhab. Dan kita pun itu yang kita anjurkan, kita disuruh untuk bermazhab. Maksudnya kita kena baca fiqh mazhab dengan teliti, dengan jujur, dengan pembacaan review semula. Dan kita minta para ulama memberikan ijtihad ataupun fatwa supaya fiqh kita kekal relevan sepanjang masa. Begitulah tuan-tuan sekalian. Kita sebut dalam isu tadi al-akhdhu bil asbab, mengambil undang-undang asbab. Itu juga disentuh oleh ulama kita dalam fatwa-fatwa mereka. Imam Ibn Taymiyah dalam Majmu' Fatawi, Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, dan ramai lagi ulama-ulama kita sentuh hal seumpama ini. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, cuma terkadang kita sebutkan ada, kalau ianya berlaku, kita sebut tadi, kalau kita buat sebab, maka akan datanglah natijah dengan izin Allah Ta'ala. Dengan izin Allah Ta'ala. Ada sebab, kita kata ada api, maka akan terbakar. Ada makanan kita makan, ada minuman kita minum, hilang dahaga, hilang kelaparan. Itu dipanggil sunnah lah, sunnatullah begitu. Ada keadaan dia tak jadi macam tu. Ini termasuk dalam kategori mukjizat ataupun karamah. Nabi Ibrahim AS, kita semua tahu kan, bila dia dilemparkan dalam api, dia tak terbakar pun. Kalau ikut asbab dan musabab, api boleh membakar. Guna api, main api akan terbakar. Nabi Ibrahim bukan takat main api, dicampak, dihumpan dalam api, tak terbakar. Yang ni jadi mukjizat. Kalau kepada selain daripada Nabi, dia jadi karamah. Kerana itu hayat lain juga, makan tak kenyang-kenyang. Yang tu masalah nafsu, bukan masalah karamat. Tadi dia kata aku makan tak pernah kenyang, jadi ini karamat aku lah. Sebab dia kata aku tak jumpa berhenti sebelum kenyang. Kan gambar kita saran apa? Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Dia kata duk cari juga sebelum kenyang tu bila dia makan mana, atau sebelum kenyang tak jumpa sebelum kenyang. Sampai nak termuntah, kenyang tu itu dah bukan sebelum kenyang. Kan? Itu dipanggil loyal murah. Kan? Itu ikut langsung. Jadi bila dia bercanggah sahaja dengan sunnatullah, maknanya mencari kebiasaan, itu sama ada jadi mukjizat ataupun jadi karamat kepada selain daripada Rasulullah ataupun Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Kan? Pisau kan? Pisau, kalau kita guna pisau, maka dia akan boleh memutuskan apa yang kita nak potong. Nabi Ibrahim guna pisau nak sembelih anak dia Ismail, tak putih tekuk. Nabi Allah Ismail tak putih. Dalam tafsir sebut Nabi Ismail dah rebah, Nabi Ibrahim dah rebahkan Ismail, dah rebahkan, dah lalukan pisau dekat leher Nabi Allah Ismail. Pisau tu tak jadi takluk, padahal tajam takluk. Ini maksudnya apa? Ini mukjizat. Kalau ikut kebiasaan sunnatullahnya, pisau yang tajam tu boleh memotong dan memutuskan. Kan? Itu bab mukjizat, itu bab karamat. Sekalian, makanya kita kembali kepada apa yang kita nak sebutkan dan kita nak jadikan sebagai resolusi lah. Kita panggil rumusan apa yang kita sebutkan pada pagi ini. Berusaha melaksanakan asbab itu adalah sesuatu yang dituntut oleh syarak. Dan bertawakal kepada Allah itu adalah suatu hal yang penting dalam mengambil asbab, supaya kita tidak bergantung sepenuhnya kepada asbab tadi. Kita buat asbab itu sebab Tuhan suruh. Dan kita bertawakal kepada Allah, maksudnya bergantung harap kepada natijah. Itu kita tawakal.
bergantung harap kepada natijah itu kepada Allah. Kita harap dekat Allah Ta'ala menatijahkan apa yang kita buat ni, dapatlah sekian-sekian, dapatlah sekian-sekian. Itulah yang kita yang paling seimbang dalam mengamalkan asbab dan musabab dalam kehidupan. Sekian, sekolah dekat dulu subuh kita pada pagi ini. Semoga apa yang kita kongsikan ada manfaatnya untuk pengamalan dalam kehidupan kita yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala. Salah silap daripada kelemahan saya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati anfusana taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله